Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Semoga murid-murid semua sihat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, sila buka kitab Muamalat pelajaran yang ketiga, tajuk Ihya'ul Ma'awad, muka surat 13. Jadi sebelum tu kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati wal muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, mula-mula kita lihat dulu pengertian Ihya'ul Ma'awad. Apa pengertian Ihya'ul Ma'awad? Iaitu penerokaan tanah atau mengusahakan atau menghidupkan tanah terbiar yang belum diterokai atau dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana dalil Ihya'ul Ma'awad daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya arda maitatan fahiya lahu wa ma akalat afiyatu fahuwa lahu sadaqah." Artinya, sesiapa mengusahakan tanah yang terbiar, maka tanah itu jadi miliknya. Dan segala yang dimakan makhluk hidup, iaitu manusia, binatang atau burung, dari tanamannya, maka itu merupakan sedekah baginya. Apakah syarat-syarat keharusan Ihya'ul Ma'awad? Tanah terbiar apabila diteroka oleh seseorang, maka sahlah tanah itu menjadi miliknya dengan dua syarat. Yang pertama, peneroka itu seorang Muslim dan bukan kafir, sama ada diizinkan oleh kerajaan atau tidak, kecuali tanah yang telah disekat oleh kerajaan dari penggunaannya seperti hutan simpan dan sebagainya. Yang kedua, tanah yang diteroka itu belum dimiliki oleh sesiapa, sama ada Muslim atau orang kafir. Hukum Ihya'ul Ma'awad. Hukum meneroka tanah terbiar adalah sunat dan mendapat pahala menurut hadis yang telah dibacakan tadi. Baiklah murid-murid, kita lihat status tanah yang diterokai. Terbahagi kepada dua. Yang pertama, tanah yang telah diterokai. Dan yang kedua, tanah yang belum diterokai. Kita lihat yang pertama, tanah yang telah diterokai. Iaitu tanah yang diterokai sama ada oleh orang Islam atau orang kafir. Yang kedua, tetap menjadi milik peneroka tersebut, iaitu orang yang meneroka tanah itu. Dan yang ketiga, dapat dikenal pasti orangnya walaupun tanda penerokaannya sudah tidak kelihatan. Yang kedua, tanah yang belum diterokai. Yang pertama, kita lihat tanah yang belum diterokai di negeri Islam. Jika diterokai oleh orang Islam, maka tanah itu akan menjadi miliknya, walaupun tanah itu adalah tanah haram di Mekah. Sama ada diizinkan oleh kerajaan ataupun tidak, kecuali tanah di Arafah, kerana ia digunakan untuk wukuf. Tanah di Muzdalifah dan Mina, kerana digunakan untuk mubait, iaitu bermalam bagi mereka yang menunaikan haji.
Yang kedua, tanah yang belum diterokai di negeri kafir. Iaitu jika tanah diterokai oleh orang kafir, maka tanah itu menjadi miliknya. Yang kedua, sekiranya tanah itu diterokai oleh orang Islam, tanah itu akan menjadi miliknya sekiranya tiada larangan dan tegahan dari orang kafir. Ya, seterusnya murid-murid, kita lihat cara penerokaan tanah yang diakui. Penerokaan tanah oleh seseorang adalah berbeza-beza mengikut niat dan tujuan. Yang pertama, jika meneroka tanah untuk membina rumah atau masjid, dikira penerokaan apabila dipagar sekelilingnya, dipasang atap pada setengah binaannya dan dipasang pintunya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika meneroka tanah untuk membina kandang binatang, maka dikira sempurna penerokaannya apabila telah dipagar sekelilingnya dan dibuat pintunya. Tidak memadai jika hanya dipagar-pagar saja. Dan yang ketiga, jika meneroka tanah untuk bercucuk tanam, maka dikira sempurna penerokaannya apabila tanah, segala duri dan ranting telah dikumpulkan. Yang kedua, tanah telah dibajak dan diratakan untuk memudahkan proses menanam. Dan yang ketiga, disediakan sistem pengairan dan saliran seperti air paip, perigi dan sungai sekiranya air hujan tidak mencukupi. Apakah kuasa kerajaan pada tanah yang belum diterokai? Yang pertama, kerajaan atau pihak berkuasa tempatan harus menegah mana-mana tanah yang belum diterokai bagi kepentingan pihak kerajaan dan orang awam. Yang kedua, kerajaan harus membatalkan penerokaan tanah demi kemaslahatan. Dan yang ketiga, di negeri Johor, pemilikan tanah yang diteroka adalah bergantung kepada kelulusan kerajaan. Dan akhir sekali kita lihat hikmah disunatkan Ihya'ul Mawad. Yang pertama, menjadi motivasi kepada manusia untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki dalam kehidupan. Yang kedua, menjadi tempat tinggal baharu bagi sesetengah manusia untuk meneruskan kehidupan. Yang ketiga, agar manusia sentiasa bersyukur atas kekuasaan Allah yang menjadikan bumi ini untuk manfaat manusia. Dan yang keempat, agar tanah yang terbiar dapat digunakan untuk berbagai-bagai faedah seperti pertanian, perumahan dan pelumbungan. Baiklah murid-murid, kita telah selesai pelajaran yang ketiga dengan tajuk Ihya'ul Mawad. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.